Sebab saya nak ambil kehadiran. Okey, tadi kita dah tengok sebatian. Okey, dia bagi contoh di sini adalah natrium. Okey, yang dipanaskan boleh bertindak balas secara reaktif dengan gas klorin. Okey, untuk membentuk pepejal putih. Okey, kalau kita tengok dekat sini, okey, natrium yang kita dah tahu, yang kita dah belajar sebelum ni, dia adalah logam daripada kumpulan 1. Okey, dan klorin di sini adalah gas, okey, daripada kumpulan 17. Okey, kedua-dua unsur ini adalah unsur yang berbeza. Okey, kemudian dipanaskan bertindak balas secara reaktif. Okey, kedua-dua unsur tersebut iaitu natrium daripada kumpulan 1 dan gas klorin daripada kumpulan 17 bertindak balas secara reaktif untuk membentuk pepejal putih. Okey, pepejal putih ini sebenarnya adalah sebatian. Okey, pepejal putih ini adalah sebatian. Okey, okay. Kalau kita tengok natrium ni asalnya dia berwarna logam kelabu kilat kan, logam kelabu yang berkilat. Dan gas klorin adalah gas yang berwarna kuning kehijauan. Apabila kedua-dua unsur ini bertindak balas, okey, dia akan menghasilkan satu sebatian yang berwarna putih, pepejal yang berwarna putih. Nah, pepejal berwarna putih ini adalah sebatian. Mari kita tengok tadi sebatian adalah dua atau lebih unsur yang bergabung. Kita tengok natrium daripada unsur yang berlainan bertindak balas dengan gas klorin akan menghasilkan pepejal putih. Pepejal putih ini adalah natrium klorida. Okey, kita tengok hasil tindak balas adalah natrium klorida. Okey, natrium klorida ini adalah sebatian. Sebatian itu apa? Sebatian adalah gabungan daripada dua atau lebih unsur. Untuk contoh di sini, dia adalah gabungan daripada natrium dan juga klorin. Okey, kalau kita tengok daripada persamaan sebenarnya tak seimbang lagi kan. Nah, kita seimbangkan persamaan. Kalau soalan ni tak seimbangkan, klorin ada 2, so kita tambah 2 di hadapan, kita tambah 2 natrium di hadapan. So akan menghasilkan natrium klorida. Okey, itu untuk natrium dan juga klorin apabila bertindak balas. Okey, tetapi apabila kita tengok di bawah, apabila natrium, kita tengok pula apabila natrium, okey, natrium dipanaskan dengan gas neon. Okey, gas neon, kita tahu neon berasal daripada kumpulan 18. Okey, dia adalah kumpulan 18. Natrium tadi kumpulan 1. Okey, apa yang terjadi kat sini adalah tiada sebatian terbentuk. Okey, maksudnya di sini apabila natrium dan juga neon bertindak balas ataupun dipanaskan, tiada sebatian terbentuk. Kenapa tiada sebatian terbentuk? Okey, yang pertama tadi kita tengok sebab neon. Neon daripada kumpulan 18 dan kumpulan 18 dia sebagai monoatom. Apa maksud monoatom? Okey, dia hanya ada satu atom sahaja. Kenapa satu atom sahaja? Okey, kenapa satu atom sahaja? Sebab dia tidak reaktif secara kimia. Kenapa tidak reaktif secara kimia? Kerana dia telah mencapai susunan duplet ataupun oktet. Okey, telah mencapai susunan duplet ataupun oktet yang stabil. Okey, sebab kumpulan 18 kita tahu semua petala dia telah berisi penuh. Apabila telah berisi penuh, okey, atom tersebut tidak memerlukan elektron lain atau dia tidak perlu lagi melepaskan elektron untuk mencapai susunan yang stabil, susunan elektron yang stabil. Jadi apabila dia sudah stabil, okey, dia tidak dapat bertindak balas dengan natrium. Sebab itu sebatian tidak dapat dihasilkan. Okey, jelas di situ? Okey, jelas Jadi kita tengok yang pertama tadi, okey, natrium dengan klorin, kenapa dia dapat menghasilkan sebatian? Okey, kenapa natrium dan klorin dapat menghasilkan sebatian? Okey, kenapa dia dapat menghasilkan sebatian? Sebab yang pertama, okey, dia nak mencapai susunan elektron yang stabil. Okey, untuk mencapai susunan elektron yang stabil sama ada duplet ataupun oktet.
Okey, bagaimana dia nak mencapai susunan elektron yang stabil dengan dua keadaan, iaitu yang pertama ialah pemindahan elektron. Okey, pemindahan ni maksudnya dia melepaskan ataupun mendema, kita panggil dia mendema mendema, ataupun lagi satu dia menerima. Okey, pemindahan elektron. Maksudnya daripada satu atom dia lepaskan elektron, kemudian elektron tadi akan didema kepada satu atom yang lain. Yang atom yang lain itu akan menerima. Okey, itu melalui pemindahan. Ataupun yang kedua melalui perkongsian. Okey, perkongsian apa? Perkongsian elektron. Okey, apabila sesuatu atom itu nak mencapai susunan elektron stabil, maka dia akan melakukan pemindahan elektron ataupun perkongsian elektron. Di situlah terbentuknya sebatian. Okey, jelas tak di situ? Jelas? Okey, apabila berlaku pemindahan elektron tadi, okey, satu atom bagi satu lagi atom menerima elektron, maka terjadilah di situ ikatan kimia. Okey, terjadilah ikatan kimia. Ini macam saya bagi satu perumpamaan saya bagi satu perumpamaan. Okey, saya bagi satu perumpamaan. Melibatkan ikatan kan. Okey, perumpamaan ialah ini satu orang lelaki. Okey, ini satu orang perempuan. Ini perumpamaan tahu saya nak awak faham apa maksud ikatan di sini. Okey, satu orang lelaki dan satu orang perempuan. Satu orang lelaki ni dia ada duit lebih. Okey, dia bagi duit dia kepada perempuan ni, okey, untuk melangsungkan suatu perkahwinan. Perempuan ni akan terima duit. Okey, dan apabila perkahwinan itu berlaku, maka terjadinya ikatan. Itulah perumpamaannya. Kena ada seorang memberi, seorang lagi menerima. Ataupun sama-sama kongsi. Barulah terhasilnya satu ikatan. Okey, ini perumpamaan sahaja. Okey, boleh Okey. Dan ikatan tadi yang kita dah tengok tadi, sebab dia boleh dilakukan melalui dua kaedah, iaitu pemindahan elektron dan juga perkongsian elektron, maka terdapat dua jenis ikatan. Okey, ada dua jenis ikatan kimia, iaitu yang pertama ikatan ion dan yang kedua adalah ikatan kovalent. Okey, ion saya rasa awak pernah dengar perkataan ion, kovalent adalah perkataan yang baru. Okey, ikatan ion dan juga ikatan kovalent. Jadi kita tengok dulu untuk yang pertama iaitu ikatan ion. Boleh tengok pada buku teks muka surat 111, muka surat 111. Okey, ada satu situasi di situ ataupun analogi bagaimanakah pembentukan ion terhasil. Okey, kita tengok ada dua orang di sini. Yang pertama di situ Kana, saya ada 9 biji telur. Awak tengok sini dia ada 9 biji telur tapi bekas dia untuk 8 biji telur sahaja. Manakala Kana tadi, okey, bekas telur dia sama iaitu ada 8 biji telur tetapi dia hanya mempunyai 7 biji telur sahaja. Jadi apa yang berlaku di sini adalah perempuan yang bertudung purple tadi dia bagi 1 biji telur kepada Kana, okey, menyebabkan Kana ada 8 biji telur sama dengan perempuan yang bertudung purple. Jadi kedua-dua sekarang ni mempunyai bilangan biji telur yang sama. Macam mana dapat bilangan telur yang sama? Okey, berlakunya pemindahan sebiji telur di situ. Okey, jadi ikatan ion terbentuk. Okey, ikatan ion terbentuk melalui pemindahan elektron antara atom logam. Okey, kena tengok atom logam dengan atom bukan logam. Okey, so pemindahan di sini saya dah bagi tahu tadi melibatkan mendema elektron ataupun menerima.
Okey, kalau ada seorang menerima, seorang lagi menerima lah kan. Okey, kalau satu atom tu dia menerima elektron, satu atom lagi akan menerima. Itu yang dipanggil sebagai pemindahan. Okey, antara logam dengan bukan logam. Okey, untuk logam di sini, unsur-unsur logam yang terlibat adalah daripada kumpulan 1, 2 dan kumpulan 13. Okey, jadi kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 13 iaitu atom logam. Okey, dengan atom bukan logam iaitu kumpulan, okey, kalau awak boleh tengok kat situ, itu daripada kumpulan 15, 16 dan juga 17. Okey, kumpulan 1, 2 dan 13 untuk atom logam. Kumpulan 15, 16, 17 untuk atom bukan logam. Yang mana kumpulan 1, 2 dan 13 akan menerima elektron. Manakala kumpulan 15, 16, 17 akan menerima elektron. Okey, kita dah tengok dah sebelum ni pada jadual berkala, kita dah tengok pada kumpulan 1 dan juga kumpulan 17. Okey, kumpulan 1 kita tahu bahawa dia lebih cenderung untuk melepaskan elektron untuk mencapai susunan elektron yang stabil. Manakala kumpulan 17 lebih cenderung untuk menerima elektron untuk mencapai susunan elektron yang stabil. Semasa kita belajar tajuk jadual berkala, ada yang bertanya, dia apabila elektron itu dilepaskan, ke mana elektron itu pergi? Okey, jadi di sinilah elektron tu akan pergi kepada unsur-unsur bukan logam yang akan menerima elektron untuk mencapai susunan elektron yang stabil. Okey, jelas? Okey, sebab mesti mencapai susunan elektron yang stabil. Okey, barulah dia boleh melepaskan elektron. Okey, kita tengok contoh. Contoh pada muka surat 112. Okey, buku teks pada muka surat 112. Kita ambil contoh di sini atom natrium. Okey, atom natrium daripada kumpulan 1. Okey, atom natrium daripada kumpulan 1 iaitu kumpulan logam. Okey, atom fluorine daripada kumpulan 17 iaitu bukan logam. Okey, kena ingat ikatan ion mesti daripada logam kepada bukan logam. Logam kumpulan 1, 2 dan 13, bukan logam 15, 16, 17. Okey, so bagaimanakah pemindahan elektron itu berlaku supaya terbentuknya suatu sebatian? Okey, kita tengok di sini atom natrium. Okey, atom natrium di sini dalam keadaan neutral, itu atom dalam keadaan atom. Atom natrium, kalau kita tengok susunan elektronnya adalah 281. Untuk fluorine pula, dia dalam keadaan atom fluorine dengan susunan elektronnya ialah 27. Kedua-dua atom tersebut iaitu atom natrium dan juga atom fluorine perlu mencapai susunan elektron yang stabil. Yang mana atom natrium perlu melepaskan satu elektron untuk dapat 28. Nampak kat sini Okey, dia 281. Jadi kita perlu lepaskan elektron tersebut. Jadi satu elektron akan dilepaskan. Bila dia lepaskan elektron, so elektron dah dilepaskan di sini. Elektron dia telah dilepaskan ataupun menerima. Jadi atom natrium akan bertukar menjadi ion natrium. Ion natrium apabila dia melepaskan satu elektron, bermaksud dia akan jadi ion natrium dengan charge dia adalah 1. Jadi atom tadi telah bertukar menjadi ion natrium dengan charge dia adalah 1. Sebab apa charge dia 1? Sebab bilangan elektron dia sudah berkurang 1. Jelas kemudian sekarang ni daripada atom natrium dia telah bertukar menjadi ion natrium. Ion natrium susunan elektron dia adalah 28. Elektron yang dilepaskan oleh natrium tadi, siapa yang ambil? Siapa yang terima? Atom fluorine yang akan terima. Sebab apa? Fluorine sekarang susunan elektron dia adalah 27. Untuk mencapai susunan elektron yang stabil,
dia perlu terima satu elektron. Jadi, okey, satu elektron tadi pergi kepada atom fluorine. Okey, dia dah masuk pada petala keluar sekali atom fluorine. Apabila dia dah masuk pada petala yang terluar atom fluorine tadi sudah menjadi ion. Okey, ion yang bercas negatif. Sebab apa dia bercas negatif? Sebab dia terima satu elektron. Jadi elektron dia telah lebih. Okey, jadi dia punya susun elektron sudah jadi 28. Okey, jadi atom telah bertukar menjadi ion yang bercas negatif. Okey, tengok di sini ada dua ion, iaitu ion natrium yang bercas positif dan juga ion fluorine yang bercas negatif. Okey, kalau kita tengok asalnya, okey, natrium tadi sebab dia atom kan. Okey, ada persamaan setengah iaitu natrium. Okey, apabila dia melepaskan satu elektron, dia akan dapat ion natrium yang bercas positif dan juga satu elektron. Manakala untuk fluorine, atom fluorine tadi akan terima satu elektron, okey, untuk membentuk ion yang bercas negatif. Okey, yang ini kita panggil dia sebagai persamaan setengah. Okey, kita panggil dia sebagai persamaan setengah untuk atom natrium dan juga atom fluorine membentuk ion. Okey, jelas? Okey, jelas sampai pembentukan ion? Okey, sebab nama dia ialah ikatan kimia. Jadi untuk membentuk ikatan tersebut, kedua-dua atom yang nak bertindak balas tadi mesti membentuk ion. Kalau tak, kita tak panggil dia ikatan kimia. Okey, mesti membentuk ion. Jadi sekarang ni dah menjadi ion, iaitu ion yang bercas positif dan juga ion yang bercas negatif. Kita tahu bahawa positif dan negatif, okey, akan saling tarik menarik antara satu sama lain. Okey, dia akan tertarik antara satu sama lain. Positif, negatif sama macam lelaki dan juga perempuan akan tertarik antara satu sama lain. So, dia akan tertarik, positif tadi akan tertarik satu sama lain. Okey, tarikan tersebut, okey, saya turunkan ke bawah. Akan ada satu daya tarikan. Okey, daya tarikan tersebut kita panggil dia sebagai daya, okey, tarikan sebab dia ion. Jadi daya tarikan tersebut ialah daya tarikan elektrostatik. Okey, daya tarikan elektrostatik yang kuat. Okey, daya tarikan elektrostatik yang kuat. Cas positif dan cas negatif akan tertarik oleh satu daya tarikan, iaitu daya tarikan elektrostatik yang kuat. Okey, daya tarikan elektrostatik tersebutlah kita panggil sebagai ikatan ion. Okey, jelas? Jelas ion natrium akan tertarik dengan ion fluorine oleh satu daya tarikan elektrostatik yang kuat. Okey, daya tarikan itulah yang kita panggil dia sebagai ikatan ion. Okey, begitulah pembentukan ikatan ion. Okey, jelas? Okey, soalan biasanya, okey, kalau soalan struktur, kalau dia tanya bagaimanakah pembentukan ikatan ion berlaku, okey, kita boleh jelaskan satu-satu mengikut atom tadi. Macam tadi saya terangkan atom natrium, atom fluorine sehinggalah sampai kepada bagaimana ikatan itu terhasil. Okey, contohnya di sini, okey, kalau diminta menerangkan bagaimanakah pembentukan ikatan ion antara natrium dan juga atom natrium dan juga atom fluorine. Okey, pertama sekali kita tahu bahawa atom yang bertindak balas adalah natrium. Okey, dan juga fluorine tadi. Jadi yang pertama kita terangkan dulu mengenai atom yang melepaskan ataupun atom yang menderma elektron. Okey, contohnya natrium kita tahu. Okey, poin yang pertama adalah kita tunjukkan dahulu susunan elektron dia. Okey, jadi yang pertama susunan elektron.
Okey, susunan elektron atom. Ingat mula-mula adalah atom. Atom natrium ialah 281. Okey, kemudian daripada susunan elektron tu kita tahu bahawa poin yang kedua. Atom tersebut ataupun atom natrium tadi perlu melepaskan. Jadi perkataan melepaskan ataupun mendema berapa elektron? Kita kena bagi tahu mendema satu elektron untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Jadi yang pertama mesti berkaitan dengan susunan elektron sebab kita boleh nampak daripada susunan elektron tu dia ada satu elektron valence dan yang kedua ialah sama ada dia mendema ataupun dia menerima. Sebab ini adalah atom natrium jadi dia mendema satu elektron. Sebab apa dia nak mendema satu elektron? Untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Dan daripada ayat poin yang kedua kita boleh tuliskan dia punya persamaan setengah. Yang tadi saya dah tuliskan iaitu natrium dia akan melepaskan satu elektron untuk membentuk apa? Membentuk ion yang bercas positif. Yang atas tadi saya tak ada tulis untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil, tulisnya untuk membentuk. Ini kena tulis. Untuk membentuk ion natrium. Iaitu Na+. Ini kena tulis. Barulah tuliskan dia punya persamaan setengah. Kita dah habis untuk natrium. Kemudian kita buat pula poin untuk fluorine tadi. Tadi natrium dah habis jadi ion, kita buat pula fluorine untuk jadi ion. Ayat yang sama. Susunan yang pertama susunan elektron atom. Yang pertama mesti atom. Atom fluorine ialah 27. Ayat yang seterusnya sama. Atom fluorine mendema ataupun menerima. Tadi natrium sudah mendema, maka fluorine akan menerima. Menerima berapa elektron pun kena bagi tahu. Menerima satu elektron untuk mencapai susunan elektron stabil iaitu oktet. Susunan elektron oktet yang stabil untuk membentuk apa di situ? Untuk membentuk apa? Untuk membentuk ion yang bercas negatif. Membentuk ion fluorine iaitu F negatif. Jadi kita boleh tuliskan dia punya persamaan setengah iaitu F. Dia menerima elektron akan menghasilkan satu ion yang bercas negatif. Jadi sekarang ni atom natrium sudah menjadi ion natrium, atom fluorine sudah menjadi ion fluorine. Kita pergi pula kepada poin supaya dia menjadi sebatian. Tadi baru jadi ion, kita pergi pada poin untuk dia menjadi sebatian. Natrium ion positif, fluorine ion negatif. Maka, kedua-dua ion tadi iaitu ion natrium dan ion fluorine tadi, akan tertarik antara satu sama lain oleh daya, nanti awak tulis ayat panjang dia akan tertarik oleh satu daya iaitu daya tarikan elektrostatik yang kuat. Apabila dia tertarik antara satu sama lain dengan daya tarikan elektrostatik yang kuat, dia akan membentuk apa di sini? Ion positif dan ion negatif. Dia akan membentuk sebatian ion iaitu natrium fluorida. Nampak dia punya susunan di situ
Yang pertama, kita terangkan setiap atom bertukar menjadi ion. Natrium bertukar jadi ion natrium, fluorine bertukar menjadi ion fluorine. Kemudian kedua-dua ion tersebut akan tertarik oleh satu daya tarikan, iaitu daya tarikan elektrostatik yang kuat untuk membentuk sebatian ion, iaitu natrium fluorida. Okey, dan barulah kita bagi tahu ikatan yang terhasil ataupun yang terbentuk itulah kita panggil sebagai ikatan ion. Okey, jelas? Boleh faham di situ? Okey. Jelas Okey, kita tengok. Ada contoh di situ. Ini saya ambil daripada buku modul. Okey, kalau siapa yang ada buku modul boleh tengok buku modul pada muka surat 76. Okey, buku modul pada muka surat 76. Okey, tadi contoh yang saya bagi adalah natrium fluorida. Okey, kita tengok sekarang ni contoh yang seterusnya adalah pembentukan natrium chlorida. Okey, so natrium chlorida. Jadi bagaimana kita nak menjelaskan ialah pertama sekali kita ramalkan dahulu dia punya formula. Okey, kita ramalkan dulu dia punya formula. Macam mana nak ramalkan? Okey, kita ramalkan berdasarkan berapa elektron yang dilepaskan dan berapa elektron yang diterima. Okey, kita dah tengok pada sebelum ni jadual berkala dia ada pada kumpulan berapa. Okey. Jadi dua atom yang terlibat adalah dua unsur yang terlibat adalah unsur natrium dan juga unsur klorin. Okey, kita tengok pada bagaimana kita nak meramalkan dia. Okey, unsur natrium nombor proton adalah 11, jadi susunan elektron dia adalah 281. Klorin pula nombor proton adalah 17, maka susunan elektron ialah 287. Kita tahu natrium akan melepaskan satu elektron akan membentuk ion natrium. Manakala klorin akan menerima elektron untuk membentuk ion klorin. Okey, ingat kembali pada bab 3 bagaimana kita nak menuliskan persamaan kimia bagi suatu sebatian. Okey, kita gunakan darab silang kan. Okey, natrium ion dia 1, klorin ion dia adalah 1 negatif. Kita silangkan dia punya ion. Okey, yang ini negatif maksudnya 1, positif maksudnya 1. Jadi 1 sini, 1 sini, so natrium akan 1, Cl akan 1. Jadi kita tahu bahawa sebatian yang terhasil adalah NaCl. Okey, ini bagaimana kita nak beramalkan. Apabila kita tahu bagaimana nak beramalkan, okey, kita boleh lukiskan dia punya pemindahan tersebut. Okey, kita boleh lukiskan bagaimanakah susunan elektron untuk sebatian itu terbentuk. Yang pertama, okey, kita lukiskan sama ada dia pindah ataupun pindah kat sini lebih jelas sebab pindah itu bermaksud dia terima dan juga dia dema dan juga dia terima. Okey, kita boleh nampak dekat sini natrium dia mempunyai satu elektron valence. Okey, manakala klorin dia memerlukan satu lagi elektron. Sekarang ni dia dalam keadaan atom. Jadi lukisan untuk susunan elektron mestilah mengikut atom tersebut. Natrium 281, klorin 287. Kemudian ini adalah pembentukan ion tersebut. Okey, apabila dia dah menjadi ion, bermasuk kat sini akan jadi positif. Natrium akan jadi 1 positif. Klorin pula akan menjadi negatif. So kat sini mesti tunjukkan negatif. Okey. Okey, kemudian bila dah jadi ion akan tertarik antara satu sama lain oleh satu daya elektrostatik yang kuat. Okey, jadi penerangan dia di bawah tu. Yang pertama, susunan elektron atom natrium ialah, okey, yang pertama dia terangkan mengenai susunan atom natrium. So kita tahu natrium ialah 281. Okey, atom natrium mempunyai elektron valence. Okey, dia mempunyai satu elektron valence. Dengan itu, atom natrium tidak stabil. Sebab dia ada satu, jadi dia tidak stabil. Jadi apa yang dia buat ialah dia mesti melepaskan satu elektron ini untuk mencapai susunan elektron oktat yang stabil untuk membentuk ion natrium. Okey. Dengan susunan elektron, sekarang susunan elektron dia sudah stabil iaitu 28. Okey, habis untuk ion
natrium. Kita nak membentuk pula ion klorin. Yang pertama mesti menerangkan tentang susunan elektron bagi atom klorin iaitu 287. Atom klorin mempunyai 7 elektron valence. Untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil, dia mesti menerima satu elektron untuk membentuk ion klorida. Dengan susunan elektron yang dah stabil sekarang adalah 288. Jadi yang pertama mesti menerangkan pembentukan ion natrium dan pembentukan ion klorida. Yang terakhir, ion natrium dan ion klorida ditarik dengan daya elektrostatik yang kuat. Ikatan yang terbentuk dinamakan ikatan ion. Jelas? Boleh faham? Bagaimana awak nak menerangkan pembentukan ikatan ion? Itu natrium klorida. Kita tengok pula contoh lain. Contoh yang kedua, terangkan pembentukan magnesium oksida. Magnesium oksida. Jadi yang pertama sekali kita ramalkan dahulu dia punya formula dia. Untuk amalkan dia punya formula, kita mesti tengok apakah unsur-unsur yang terlibat. Magnesium, jadi unsur dia adalah magnesium. Oksida, unsur dia adalah oksigen. So tengok di sini unsur dia adalah magnesium dan oksigen. Magnesium nombor proton adalah 12, jadi susunan elektron adalah 282. Oksigen nombor proton adalah 8, jadi susunan elektron adalah 26. So kita nak tahu sekarang ni bagaimanakah dia punya formula kimia. Magnesium mempunyai 2 elektron valence, maka dia akan ada 6 elektron, maka akan terhasil MgO. Jadi formula kimia untuk unsur magnesium oksida, untuk sebatian magnesium oksida adalah MgO. Kita tengok bagaimana kan nak lukiskan susunan elektron bagi setiap sebatian yang terbentuk. Sama macam yang contoh pertama tadi. Pertama kita lukiskan dulu magnesium. Magnesium. Magnesium kan 2. 8, 3, 4, 5, 6, 7. 282. Pertama mesti lukiskan atom dia. So ini adalah atom magnesium. Ini atom magnesium. Yang kedua adalah oksigen. Oksigen adalah 2, 6. 2, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atom oksigen. Asalnya dia mesti dalam keadaan atom. Asalnya mesti dalam keadaan atom. Untuk membentuk satu susunan elektron yang stabil, dia perlu pindahkan elektron dan juga terima elektron. Untuk magnesium, dia akan pindah 2 elektron tersebut. 2 elektron ini akan dipindahkan, dan atom akan menerima 2 elektron tersebut. Jadi daripada atom dia sudah bertukar menjadi ion magnesium. So magnesium dah tukar menjadi ion. 1, 2, dah akan jadi 2, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bila ion kita mesti buat bracket. Sebab 2 elektron yang dikeluarkan jadi 2 positif. Oksigen pula akan menjadi ion 2 yang mana petala valence dia sekarang ni sudah penuh dengan 8 elektron sebab 2 tadi sudah diterima. Jadi dia akan menjadi ion yang bercas 2 negatif.
Okey, apabila kedua-dua atom sudah menjadi ion, maka kedua-duanya akan tertarik oleh satu daya elektrostatik. Okey, di situlah ikatan kimia terbentuk, iaitu ikatan ion. Okey, kita tengok bagaimana dia terangkan. Susunan elektron atom magnesium ialah 282. Okey, 282. Atom magnesium mempunyai, okey, tengok sini, 2 elektron di petala terluar, maka atom magnesium tidak stabil. Okey, atom magnesium melepaskan 2 elektron valence untuk mencapai susunan elektron octet yang stabil membentuk ion magnesium. Okey, magnesium 2+ dengan susunan elektron 28. Okey, habis untuk ion magnesium, kita tengok pula ion oksida. Susunan elektron atom oksigen ialah 26. Okey, atom oksigen juga tidak stabil. Okey, jadi apa yang dia buat ialah atom oksigen akan menerima 2 elektron untuk mencapai susunan elektron octet yang stabil membentuk ion oksida, iaitu O2 negatif dengan susunan elektron dia sudah menjadi 28. Okey, kemudian apabila ada 2 ion yang tertarik antara satu sama lain, daya yang terlibat adalah daya elektrostatik yang kuat terbentuk antara siapa? Antara ion magnesium dan juga ion oksida. Daya tersebutlah yang membentuk ikatan ion. Di sini awak boleh tulis membentuk sebatian ion iaitu magnesium oksida. Jelas? Jadi itu adalah ikatan ion. Ada soalan tak? Itu adalah ikatan ion. Ada soalan? Ada itu ialah ikatan ion. Kena ingat, ikatan ion melibatkan pemindahan elektron. Unsur logam akan menerima elektron, unsur bukan logam akan menerima elektron. Kedua-duanya akan membentuk ion, iaitu satu ion positif, satu lagi ion negatif. Ion-ion tadi akan tertarik oleh satu daya, iaitu daya tarikan elektrostatik yang kuat. Daya tersebutlah yang membentuk ikatan ion. Dan hasilnya adalah sebatian ion. Hasil daripada dua unsur yang bergabung tadi kita panggil dia sebagai sebatian ion. Sebab kedua-duanya adalah daripada ion. Jelas? Boleh? Itu adalah ikatan ion. So, dah habis untuk ikatan ion. Kita tengok pula untuk yang seterusnya, iaitu ikatan kovalen. Buku teks pada muka surat 114. Buku teks pada muka surat 114. Tadi mula-mula sekali kita dah tengok bahawa ikatan sebatian itu terhasil apabila dua atau lebih unsur bergabung. Bagaimana dia bergabung? Kenapa dia bergabung? Sebab unsur-unsur tadi nak mencapai susunan elektron yang stabil. Bagaimana dia buat ialah pemindahan elektron ataupun perkongsian elektron. Kita dah tengok pemindahan elektron, iaitu ikatan ion. Tinggal satu lagi iaitu perkongsian. Ikatan ion adalah pemindahan elektron, jadi perkongsian adalah ikatan kovalen. Itu yang kita nak tengok sekarang ni. Yang ikatan kimia yang kedua adalah ikatan kovalen. Atas kita tengok ikatan kimia terbentuk apabila berlakunya pemindahan elektron atau perkongsian elektron. Pemindahan tadi kita dah tengok iaitu ikatan ion. Sekarang yang kita nak tengok adalah perkongsian elektron. Perkongsian elektron tu melibatkan ikatan kovalen. Dan yang penting dekat sini adalah ikatan kimia hanya melibatkan elektron valence sahaja. Mesti melibatkan elektron valence sahaja. Kita tengok ikatan kovalen. Tahukah anda bahawa belian merupakan antara bahan yang paling keras di dunia? Sifat belian ini adalah disebabkan oleh
pembentukan ikatan kovalen antara atom karbon. Okey, dia hanya melibatkan atom karbon sahaja. Atom karbon, okey, bergabung membentuk satu sebatian. Okey, sebatian tersebut adalah berlian. Okey, ikatan kovalen terbentuk apabila, okey, kita tengok pada ikatan kovalen. Ikatan kovalen terbentuk apabila atom-atom bukan logam berkongsi elektron. Okey, yang terlibat di sini hanyalah atom-atom bukan logam. Okey, untuk ikatan ionik, logam dan bukan logam. Tetapi untuk ikatan kovalen hanya melibatkan atom-atom bukan logam. Okey, contohnya tadi karbon. Okey, atom karbon bergabung dengan satu ikatan kovalen membentuk berlian. Okey, di sini yang berlaku adalah berkongsi elektron. Okey, kalau ionik pemindahan, kovalen kongsi. Daripada perkataan kovalen, okey, dia kongsi elektron. Okey, kenapa dia kongsi elektron? Untuk mencapai susunan elektron duplet ataupun oktet yang stabil. Okey, ada 3 jenis ikatan kovalen. Okey, iaitu yang pertama, okey, ikatan tunggal. Okey, yang kedua ikatan ganda 2 dan yang ketiga ikatan ganda 3. Okey, kita tengok dulu pada contoh yang pertama bagi ikatan tunggal. Kenapa kita panggil dia sebagai ikatan tunggal? Okey, ikatan tunggal terbentuk apabila dua atom berkongsi sepasang elektron. Dua atom berkongsi sepasang elektron. Okey, di sini dua-dua atom tersebut mestilah atom daripada unsur bukan logam. Contoh yang soalan pada gambar ajar tu bagi adalah kedua-duanya adalah atom klorin. Okey, atom klorin. So kita tengok kat sini, atom klorin kita tahu Cl. Okey, susunan elektron dia ialah 287. Okey, dia memerlukan satu elektron untuk mencapai susunan elektron yang stabil. Okey, kemudian ada lagi satu atom klorin 287. Okey, atom klorin tersebut juga memerlukan satu elektron untuk mencapai susunan elektron yang stabil. Okey, kalau awak tengok di sini, dia bezakan kedua-dua atom tersebut dengan melukiskan elektron. Satu dia lukiskan elektron dengan bulat, satu lagi dia lukiskan elektron dengan pangkah untuk bezakannya. Okey, tapi sebenarnya dia adalah yang sama. Okey, klorin ada satu yang diperlukan, atom lagi satu pun memerlukan satu lagi yang dia perlukan. Disebabkan kedua-duanya adalah daripada unsur bukan logam, okey, maka tak boleh mendemakan elektron. Okey, dia tak boleh mendemakan elektron. Jadi apa yang dia buat sekarang ni ialah dia berkongsi. Okey, so awak boleh tengok pada gambar ajar yang sebelah, dia berkongsi elektron. Okey, jadi bila berkongsi elektron, tengok di sini yang bulatnya adalah daripada atom klorin yang di sebelah kiri. Yang pangkah ini adalah daripada elektron daripada atom klorin di sebelah kanan. Dia berkongsi kedua-dua elektron tersebut supaya kedua-dua atom tersebut mencapai susunan elektron yang stabil. Okay, kita tengok yang pertama. Okey, dia ada dua, asalnya dia ada 287 kan. Sekarang ni dah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, okey, 11, 12, 13, 14, 15, 16, okey, 17, okey, satu yang asal daripada dia dan X ini pun dah jadi dia punya. Okey, dia berkongsi. Sama juga dengan atom klorin yang sebelahnya. Okey, untuk kovalen dia akan membentuk molekul. Okey, untuk kovalen dia akan membentuk molekul. Untuk ionik tadi, okey, ikatan ion tadi dia akan membentuk sebatian ionik. Tetapi untuk kovalen dia akan membentuk molekul. Okey, dia akan membentuk molekul. Ingat molekul terdiri daripada dua unsur yang
dua atau lebih unsur. Okey, so dia membentuk molekul. Apabila molekul, maksudnya tiada pembentukan ion di sini. Tak ada ion positif, tak ada ion negatif. Okey, kedua-duanya akan berkongsi untuk membentuk molekul. Okey, gambar ajar molekul tadi ni. Okey, kalau awak tengok pada perkongsian dia, sama ada awak lukiskan atas bawah ataupun boleh lukis sebagai contoh. Ini saja yang boleh diterima, sama ada awak tulis satu atas, satu bawah di dalam. Contoh saya ambil petala yang luas kali ni. Sama ada awak lukis satu atas, satu lagi bawah, ataupun saya ambil petala yang paling luar. Okey, awak satu berada di petala yang asal, satu lagi macam ni. Sama ada lukis macam yang atas ni ataupun lukis yang bawah ni. Jelas tak? Itu saja yang boleh dilukis. Tak boleh lukis bentuk lain. Jelas tak? Faham tak apa yang saya cuba sampaikan di sini? Okey, bagaimana awak nak lukiskan dia berkongsi elektron? Okey, mesti berada di dalam, kalau dalam matematik kita panggil dia set. Ni kan. Dia mesti pada set yang sama. Okey, ataupun okey, dalam petala yang dikongsi tadi. Atas petala yang dikongsi. Okey, ini bagaimana nak melukiskan ataupun nak menunjukkan dia punya perkongsian elektron. Okey. Okey, tadi dia bagi tahu bahawa klorin tadi, okey, molekul klorin tadi dia membentuk ikatan tunggal. Kenapa ikatan tunggal? Sebab dia berkongsi sepasang elektron. Sepasang tu maksudnya ada dua elektron. Okey, kita tengok di sini ada dua elektron. Di sini pun ada dua elektron. Okey, awak punya pembentukan ikatan kovalen ini boleh digambarkan dengan menggunakan struktur Lewis. Okey, struktur Lewis. Struktur Lewis hanya menunjukkan elektron valence bagi atom yang terlibat. Okey, sepasang elektron yang dikongsi boleh diganti dengan satu garisan antara dua atom. Ini digantikan dengan satu garisan sahaja. Macam mana terbentuknya satu garisan tadi? Okey, yang pertama tadi, kalau tengok, dia hanya lukiskan elektron valence bagi Cl saja, iaitu 7. Okey, Cl yang ini pun 7. Okey, untuk mencapai susunan elektron yang stabil, okey, kedua-dua elektron tadi akan berkongsi. Saya nak awak tukarkan, okey, yang saya bulatkan tu kepada yang baru ni. Sebab kita nak tunjukkan Cl, okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, dia ada satu bulat di sini. Kemudian Cl lagi satu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, saya nak awak tukarkan dia punya bentuk supaya yang berkongsi elektron tadi duduk sebelah-sebelah. Apabila dia duduk sebelah-sebelah, kita nampak bahawa dua elektron inilah yang akan dikongsikan. Sebab itu, okey, kita dapat Cl, kemudian ada satu garisan Cl lagi. Satu garisan tersebut menunjukkan itu adalah satu ikatan tunggal. Okey, ikatan kovalen, ikatan tunggal. Boleh? Jelas tak di situ? Okey, itu untuk ikatan tunggal. Kita tengok pula untuk ikatan yang kedua. Okey, iaitu ikatan ganda dua. Kalau ikatan tunggal, dia berkongsi sepasang elektron. Ikatan ganda dua maksudnya dia akan berkongsi dua pasang elektron. Okey, sebab kat sini dia tak cukup sebanyak dua pasang elektron. Contohnya ialah atom oksigen dengan atom oksigen. Okey, kita tengok sini. Atom oksigen susunan dia adalah 26. Okey, dia perlukan dua lagi untuk mencapai susunan elektron yang stabil. Yang terlibat sekarang ialah kedua-duanya adalah unsur oksigen. Okey, jadi untuk melengkapkan, okey, untuk menjadikan dia susunan elektron yang stabil ataupun susunan elektron oktet yang stabil, kedua-dua atom oksigen tersebut akan menyumbang dua elektron. Maksud menyumbang dua elektron di sini ialah dia bukan mendemakan, dia bukan pindahkan.
Okey, apa yang maksud menyumbang dua elektron ialah dia berkongsi dua elektron, okey, dua pasang elektron untuk membentuk ikatan ganda dua. Okey, boleh nampak di sini Okey, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 elektron yang dikongsikan supaya kedua-dua atom tersebut akan sampai susunan elektron yang stabil. Kita tengok yang pertama di sini. Yang dikongsi tadi ada 4. Okey, tambahkan lagi ada 4 yang di luar sini, dia akan jadi 8. Sama juga dengan atom yang kedua. Okey, 4 yang dikongsi tadi tambahkan dengan 4 lagi yang di luar, dia akan dapat 8. Jadi kedua-duanya sudah mencapai susunan elektron oktet yang stabil, membentuk molekul oksigen. Okey. Kemudian pembentukan tadi boleh dilukis dengan struktur Lewis. Okey, kalau tengok pada struktur Lewis, dia hanya mengambil elektron valence sahaja. Okey, oksigen yang pertama di sini elektron valence dia 6, oksigen yang kedua juga elektron valence dia adalah 6. Okey, jadi kita nampak yang dikongsikan adalah yang di tengah-tengah ni. Okey, dua daripada atom yang pertama dan dua daripada atom yang kedua. Kedua-dua tersebut akan membentuk ikatan ganda dua. Okey, ini kita panggil dia sebagai ikatan ganda dua. Okey, jelas? Saya rasa tak ada masalah kan? Okey, sama seperti ikatan tunggal tadi, bezanya dia berkongsi dua pasang elektron. Okey, yang terakhir adalah ikatan ganda tiga. Okey. Yang terakhir adalah ikatan ganda tiga. Ganda tiga bermaksud dia akan berkongsi tiga pasang elektron. Tiga pasang elektron maksudnya ada 6 elektron lah yang dikongsi. Okey, contoh di sini adalah nitrogen dan juga nitrogen. Atom nitrogen dan juga atom nitrogen. Kenapa? Sebab nitrogen susunan elektron dia adalah 25. Okey, jadi yang dikongsikan adalah 3 elektron pada setiap atom. Okey, so 3 elektron pada setiap atom. Okey, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ketiga-tiga ni dikongsikan, okey, jumlahnya akan jadi 6, tambah dengan lagi 2 yang di luar akan jadi 8. Okey, so bila dikongsi, dia akan kongsikan sebanyak 6 elektron. Okey, ni awak boleh tengok di tengah-tengah ni ada 6 elektron. Sama ada lukis atas bawah ataupun awak boleh buat okey, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okey, boleh lukis yang macam yang pertama ataupun macam yang kedua. Okey, jelas dan struktur Lewis dia, okey, kita boleh nampak di sini. Okey, yang dilukis adalah elektron valence sahaja. Kemudian kena tunjukkan ada 6 elektron ataupun 3 pasang elektron yang dikongsikan. Okey, membentuk ikatan ganda 3. Okey, jelas? Jelas tak? Okey. Kita dah habis untuk bab subtopik ikatan ion dan juga ikatan kovalent. Okey, untuk ikatan ion dan juga ikatan kovalent dia agak mudah sebab kita boleh tengok perbezaan dia ialah ikatan ion mesti membentuk ion dahulu barulah boleh membentuk sebatian ion. Untuk ikatan kovalent, okey, dia tak perlu membentuk ion sebab dia dah kongsi. Okey, dia berkongsi sahaja dan hasilnya adalah molekul. Okey, ikatan ion antara logam dan bukan logam, tetapi ikatan kovalent melibatkan bukan logam sahaja. Jadi bukan logam dan juga bukan logam. Ikatan kovalent ada 3 iaitu ikatan tunggal, ikatan ganda 2 dan juga ikatan ganda 3. Daripada perkataan tu awak boleh tahu bahawa berapakah bilangan pasangan elektron yang dikongsikan. Okey, ada soalan? Ada soalan tak setakat ni? Saya rasa kita dah habis. Okey, kita berhenti sehingga ikatan ion dan juga ikatan kovalent. Ada soalan? Okey, jadi next class pada
Hari Rabu kalau ada kimia, kita akan berjumpa balik tetapi bukan secara online. Okey, kita sambung kepada tajuk ikatan yang seterusnya. Okey, kita ada 5 ikatan yang kita kena belajar dalam tajuk ikatan kimia. Yang mana dulu masa KBSM hanya 2 ikatan ini sahaja yang yang akan belajar, tetapi untuk awak kena tambah lagi 3 lagi ikatan, iaitu ikatan hidrogen, ikatan datif dan juga ikatan logam. Sebenarnya 3 ikatan itu kalau ikutkan dulu tingkatan 6 belajar. Tapi awak dah belajar semasa tingkatan 4 ni, akan belajar semasa tingkatan 4. Okey, boleh? Okey, boleh. Selesai kita untuk hari ni. Okey, saya rasa sampai sini sahaja kalau dah tak ada masalah. Okey, terima kasih.